apa yang membuatkan usaha untuk menghantar makanan kepada gelandangan ini? Alhamdulillah, Yayasan Hasani melihat ada laporan input daripada masyarakat tentang kehadiran golongan homeless atau gelandangan di sekitar wilayah utara ni, khususnya di Sungai Petani, di Alostar, di Kulim dan malah di Pulau Pinang. Jadi berdasarkan keinsafan bahawa ada kelompok masyarakat yang masih lagi perlukan bantuan perhatian pada masyarakat, maka Yayasan Hasani di bawah Tuan Haji Farouk bin Husin telah menyediakan makanan melalui rangkaian restoran Husin Nasi Kandar di kawasan utara ni, dan kita telah mencari volunteers yang sama-sama boleh membantu Yayasan Hasani untuk memberikan makanan, khususnya pada waktu malam sebelum mereka dapat tidur. So idea dia, mereka tidak akan tidur dengan perut yang kosong. Jadi kita berkongsi rezeki, berkongsi syurga. Pihak ibu dapat memberi dengan lebih kurang 40 bungkus makanan setiap malam, non-stop setiap malam kan? Apakah yang ada gelandangan ni 40? Saya mungkin gelandangan ni pertama kita kena buat mapping. Kita kena melihat di mana wujudnya kelompok-kelompok gelandangan ini. Kerana gelandangan ini kadang-kadang dia mobile, maksudnya ada gelandangan dari Kuala Lumpur yang berpindah ke Sungai Petani dan Sungai Petani berpindah ke Pulau Pinang dan sebagainya. So kita lihat adanya mobility gelandangan ini. Tetapi kita lihat generally lebih kurang 80% akan stay put. Jadi kalau kita tengok di kawasan Alostar, apabila kita buat outreach, kita dapati banyak di kawasan Syahab Perdana ataupun Pekan Rabu dan sebagainya. Tetapi antara kawasan yang mempunyai tumpuan yang besar tentang gelandangan ini di Pulau Pinang, di bawah Komtar itu, kita ada lebih kurang dalam 100 orang gelandangan. Jadi kita rasa masyarakat kena sensitif, masyarakat kena cakna tentang keperluan rakyat Malaysia yang masih tidak ada makanan, tidak ada pakaian, tempat tinggal, supaya mereka dapat meneruskan kehidupan mereka dengan sempurna seperti orang lain juga. Setakat mana masyarakat dapat memberi sumbangan kepada kedudukan gelandangan ini? Okey, alhamdulillah kita rasa rakyat Malaysia ni cukup prihatin, cukup cakna, cukup sensitif kepada keperluan masyarakat yang kurang upaya ataupun kurang kemampuan. Jadi kita rata-rata kita mendapat sambutan di mana-mana juga kita pergi, masyarakat sangat supportive lah, sangat mendukung, sangat menyokong usaha Yayasan Hasani. Jadi kita juga telah menyampaikan satu ialah pack makanan yang disediakan oleh Yayasan Hasani. Tetapi juga kita juga menyampaikan, menolong koordinasi bantuan yang disampaikan oleh pihak lain untuk kita bagi kepada golongan yang tidak ada rumah dan sebagainya, atau kita panggil homeless atau gelandangan. Banyak kita tahu ke makanan-makanan yang terbuang sebabkan tidak habis dan sebagainya. Mungkin makanan-makanan itu juga ada boleh pihak-pihak restoran atau kedai memberi sumbangan supaya dapat memberi kepada gelandangan. Okey, kita rasa Malaysia ini cukup mewah dengan makanan. Walaupun kita perlu tingkatkan kesedaran bahawa stok makanan yang kita masukkan dalam peti ais atau kita buang dalam tong sampah itu perlu kita adakan satu sistem. Kita perlu adakan satu sistem atau satu program seperti food basket, food bank ataupun soup kitchen dan sebagainya, supaya makanan-makanan itu boleh disampaikan kepada golongan yang kurang berkemampuan ataupun yang memerlukan. Dan kita haraplah insya-Allah syarikat-syarikat yang besar akan mengikut jejak langkah Yayasan Hasani ataupun rangkaian Husin Nasi Kandar ataupun Fatimah Bakery ataupun Hasani Mat dan sebagainya untuk membantu golongan yang kurang kemampuan. Okay, soalan terakhir saya, apakah alasan ataupun sebab yang Cikgu Anwar dan Cikgu Jajahan mengambil inisiatif ini untuk menghantar makanan setiap malam without fail for the last 2 years? Okey, alhamdulillah kami rasa sangat bersyukur lah kerana aktivism atau volunteerism ini kita menganggap ini sebagai satu
khidmat kita kepada masyarakat. Dan ingat ini sebagai satu ibadah, kerana prinsip kita ialah wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Hendaklah ada dalam kalangan kamu yang mengerjakan albir itu ataupun kebaikan itu. So kita harap kebaikan ini, satu, kita dapat berikan perkhidmatan atau servis kita kepada semua pihak, kepada manusia dan apatah lagi kepada golongan memerlukan, pada OKU atau ibu tunggal atau orang yang memerlukan. Jadi kita rasa kita terpanggil untuk berkhidmat kepada semua pihak tanpa mengira agama atau bangsa dan sebagainya. Kita letak moto ialah servis kepada humanity, semua manusia, tidak kira apa agama, bangsa dan sebagainya. Encik Fikar, bagi pihak MAPIM, apa agaknya Encik Fikar hendak meluahkan pendapat supaya usaha ini akan dapat ditingkatkan lagi? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama dengan Cikgu Anwar dan juga Cikgu Shahjahan. Hari ini kami menyentuh gelandangan dari hati ke hati. Harapan saya sebenarnya kepada Yayasan Hassani ini adalah satu kolaborasi antara MAPIM dan Yayasan Hassani ini boleh ditingkatkan, dan supaya pada masa yang akan datang kita boleh membantu satu sama lain, sama dua-dua NGO ni boleh bergerak satu landasan dan membantu masalah gelandangan, dan untuk memikirkan sesuatu yang orang kata terbaik, seperti kita boleh fikirkan di mana kita ada rumah transit gelandangan di Kuala Lumpur. Mungkin cadangan itu kita boleh bawa kepada pihak yang berkenaan untuk dipertimbangkan. Semoga gelandangan isu ni dapat dikurangkan. Saya tak kata gelandangan ni akan jadi sifat, tapi dia akan dikurangkan supaya masalah gejala sosial seperti dadah, seperti curi dan merompak ni tidak akan berlaku lah di kalangan masyarakat. Masyarakat peka terhadap keadaan semasa gelandangan yang hadapi setelah pasca COVID-19 selama 2 tahun yang menyebabkan ramai yang hilang pekerjaan, tidak ada pekerjaan tetap, hilang punca pendapatan, maka keadaan yang cukup tertekan. Saya memikirkan supaya MAPIM dan Yayasan Hassani boleh duduk dan berbincang supaya satu rangka kerja boleh dibentuk antara kita berdua lah, maknanya Majlis Perundingan Pertubuhan Islam dengan Yayasan Hassani. Itu saja saya.